Pada zaman ini, kes penyalahgunaan dadah semakin meningkat dan perkara ini amat dibimbangi oleh seluruh masyarakat. Seperti yang boleh dilihat di dalam statistik penagih dadah, mengikut status kes dari tahun 2012 hingga 2016 oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, jumlah penagih baru terus meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2013 ke 2014. Jumlah penagih berulang juga semakin meningkat dengan lebih mendatar setiap tahun kecuali pada tahun 2014 hingga 2015 di mana jumlah penagih berulang berkurang. Satu faktor yang menyebabkan kes penyalahgunaan dadah meningkat adalah kerana dadah merupakan satu bahan yang boleh menyebabkan ketagihan. Dadah juga boleh membawa banyak kesan negatif kepada kesihatan seseorang dan dalam banyak kes ia juga boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, kita haruslah mengatasi masalah ini sebelum kes penyalahgunaan dadah meningkat lebih tinggi. Sebelum kita melihat cara mengatasi masalah penyalahgunaan dadah, kita perlu mengetahui bagaimana orang mula mengambil dadah. Kebanyakan orang bermula mengambil dadah bila diorang remaja ataupun dewasa muda. Oleh itu, punca pertama yang menyebabkan orang mengambil dadah ialah sikap ingin tahu yang tidak boleh dinafikan apabila usia kita menjelang keremajaan. Semakin meningkat usia kita, semakin banyak perkara yang kita tahu dan pelajari. Ada perkara yang memberi manfaat dan kebaikan, ada juga perkara yang mendatangkan mudarat dan keburukan. Remaja masa kini berbeza dengan remaja zaman dahulu, di mana lendakan teknologi dan informasi tanpa tapisan telah membuka ruang kepada perkara yang tidak baik yang boleh mempengaruhi diri serta kehidupan mereka. Punca yang seterusnya ialah penglibatan golongan remaja dalam salah gunaan dadah adalah disebabkan oleh pengarahan dan masyarakat. Hal ini kerana ramai di antara mereka yang telah terjebak cuba untuk mempengaruhi rakan-rakan untuk melakukan perkara tersebut bersama-sama. Bahkan terdapat stigma yang mengata seorang remaja itu tidak seronok untuk berkawan kerana tidak menyertai rakan-rakan yang melakukan aktiviti kononnya seronok tetapi sebaliknya. Tambahan pula, faktor media massa yang kini boleh diakses oleh sesiapa sahaja telah menyebabkan golongan remaja melihat budaya dan masyarakat luar yang berhibur dengan menggunakan dadah. Oleh itu, penting untuk mengingatkan dan menasihat golongan remaja supaya tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara buruk seperti penyalahgunaan dadah. Di samping itu, saya berpandangan bahawa remaja-remaja yang terjebak dengan penagihan atau penyalahgunaan dadah adalah kerana mereka kurang mendapat pendidikan am dan rohani. Kalau masyarakat kita mendidik remaja sejak kecil lagi tentang perihal ubatan-ubatan dan keburukan terhadap penyalahgunaannya, pasti mereka memahami akan akibatnya dan cuba mengelak diri daripada penyalahgunaan dadah. Selain itu, remaja juga boleh terjebak dalam penyalahgunaan dadah jika keluarga mereka pernah atau masih mengambil dadah. Daripada sebuah artikel oleh APA Division, ia mengatakan bahawa kanak-kanak dan remaja memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan mereka daripada ibu bapa mereka. Oleh itu, kanak-kanak dan remaja akan mengikuti ibu bapa mereka sebab mereka berfikir bahawa pengambilan dadah adalah sesuatu perkara yang biasa. Dadah akan mendatangkan banyak kesan negatif kepada penagih. Antara kesan kepada diri penagih adalah tubuh badan penagih yang mulanya sihat akan menjadi lemah, kurus dan tidak bermaya kerana kurang nafsu makan yang menyebabkan kurang zat-zat makanan yang diperlukan. Seorang penagih mudah tersinggung dan naik radang dengan perasaan yang bukan-bukan kerana menyesyaki dan khuatir masyarakat sentiasa menghina mereka. Mata penagih selalu merah dan berair kerana fungsi mata tidak dapat dikawal sehingga mereka terpaksa memakai kacamata gelap untuk melindunginya. Terdapat parut dan kesan luka calar-calar terutama di bahagian lengan bagi penagih yang menggunakan jarum suntikan. Dari masa ke semasa, badan penagih akan menggeletar seperti kesejukan yang amat sangat dan seorang penagih suka menjauhkan diri dari khalayak ramai ke tempat-tempat yang sunyi atau gelap. Penyalahgunaan dadah juga akan turut memberi kesan kepada keluarga. Rumah tangga seorang penagih akan menjadi porak-peranda dan berlaku perpisahan dalam kalangan ahli keluarga. Keluarga juga mungkin akan mengalami kehilangan harta benda kerana penagih biasanya menggadaikan harta benda untuk mendapatkan wang.
Penagih juga akan menjatuhkan maruah dan mencemarkan nama baik keluarga. Seorang penagih juga tidak akan dapat menjaga keluarganya dengan baik, menyebabkan ahli keluarganya terabai. Keluarga juga akan mengalami kerugian harta kerana wang terpaksa dibelanjakan untuk pemulihan penagih. Antara kesan penyalahgunaan dadah kepada masyarakat adalah ia dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan antara satu keluarga dan keluarga yang lain. Perkara ini akan melemahkan perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat. Hal ini juga menimbulkan kecurigaan kepada ibu bapa terhadap anak-anak mereka yang sedang meningkat remaja atau dewasa. Masyarakat terpaksa mengalami kerugian kerana penagih menyebabkan produktiviti yang rendah. Produktiviti yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang rendah. Ekonomi negara turut akan terkesan akibat penyalahgunaan dadah. Negara terpaksa membelanjakan wang beribu ringgit untuk membina pusat-pusat pemulihan serta menguruskannya. Tanpa masalah penyalahgunaan dadah, wang ini boleh digunakan untuk membina lebih banyak sekolah, jalan raya, empangan dan klinik. Negara juga terpaksa menanggung kos bagi membiayai program-program penguatkuasaan, pencegahan, rawatan dan pemulihan. Keselamatan negara juga akan tergugat disebabkan masalah ini. Penyalahgunaan dadah menyebabkan kedudukan kewangan musuh-musuh negara bertambah kukuh akibat penjualan dadah. Hal ini juga dapat melemahkan kekuatan pasukan keselamatan. Ini kerana ia dapat menyebabkan rasuah yang seterusnya boleh menjejaskan keselamatan negara. Penyalahgunaan dadah juga akan menyebabkan tenaga rakyat menjadi lemah dan oleh itu musuh negara berpeluang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Perkara ini menyebabkan timbulnya perasaan bimbang dan cemas di kalangan penduduk negara kita. Cara pertama untuk mengatasi penyalahgunaan dadah adalah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dengan memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dalam masalah ini. Mereka perlu meluangkan masa secukupnya untuk bersama anak-anaknya. Sikap ambil berat dan bertanggungjawab serta penyayang ini mampu menggalak remaja daripada terjerumus ke dalam masalah penyalahgunaan dadah. Ibu bapa perlu menyediakan segala keperluan dan pendidikan baik yang formal maupun yang tidak formal dalam usaha membendung anak-anak mereka dari terjebak ke perangkap penyalahgunaan dadah. Anak-anak hendaklah diberikan pendidikan agama secukupnya serta diawasi setiap pergerakan dan pergaulan mereka sejak dari kecil lagi. Sesungguhnya pembentukan sasial remaja banyak ditentukan oleh institusi kekeluargaan. Selain itu, pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah di sekolah merupakan langkah awal untuk membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Seandainya tidak dibendung, masa ini akan terus mengancam dan menggugat kesejahteraan negara. Pendidikan pencegahan pada dasarnya bertujuan untuk mendidik di samping memberi maklumat untuk menyedarkan remaja mengenai bahayanya penyalahgunaan dadah sebelum ia terlambat. Antaranya, program yang boleh dilaksanakan ialah program Intelek Asuhan Rohani ataupun PINTAR. Program ini diatur untuk memberi kesedaran kepada pelajar mengenai risiko penyalahgunaan dadah dan secara tidak langsung mendidik mereka untuk mencari dadah. Oleh yang demikian, peranan pihak sekolah amat penting dalam menerapkan budaya remaja benci dadah dan seterusnya membantu golongan ini menjauhi dadah sebelum ia menjadi parah. Di samping itu, pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan penyalahgunaan dadah. Antaranya ialah melalui program rakan muda, kem motivasi dan lain-lain program meliputi pelbagai aktiviti. Hal ini demikian kerana melalui kem-kem ini, para pelajar dapat memenuhi masa luang mereka dengan aktiviti lebih berfaedah. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen anti dadah dan menyiarkan melalui media masa undang-undang dan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan dadah dan mengedar dadah hendaklah diketatkan lagi bagi mengelakkan masa ini terus berleluasa. Agensi yang ditubuhkan seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK perlu
memperkemaskan jentera mereka memantau bekas penagih agar mereka tidak kembali kepada menagih dadah. Akhirnya, kesedaran diri remaja penting untuk menjauhi dadah. Kesedaran diri ini penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa membuat sesuatu dengan pemikiran yang rasional. Mereka hendaklah sentiasa diberikan ingatan tentang pentingnya kehidupan pada masa hadapan. Remaja kini terlalu terdedah dengan pergaulan sosial yang tidak sihat, seterusnya menjerumuskan mereka ke dalam kancah penyalahgunaan dadah ini. Oleh sebab itu, kesedaran dalam diri amat penting. Mereka perlu tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Dadah membawa banyak kesan buruk kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada banyak faktor mengakibatkan banyak masalah sosial berlaku. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini yang juga dianggap sebagai musuh utama negara. Antaranya adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya pihak kerajaan, hendaklah mengatur langkah untuk menangani masalah tersebut. Namun, ia tidak akan berjaya sekiranya kita sebagai rakyat tidak mahu bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Ibu bapa perlu memainkan peranan membimbing anak-anak mereka supaya menjauhi dadah. Kita perlu insaf bahawa masalah dadah boleh membebankan keluarga dan negara. Akhirnya, kita haruslah terus memerangi dadah agar masyarakat kita tidak menjadi lemah.